Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu hadis. Hadis ni tuan-tuan ma'ruf dah tahu dah hadis ni. Apakah hadis dia? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba bananatan wa man raha fi sa'ata saniyatin faka'annama qarba baqaratan wa man raha fi sa'ati salisati faka'annama qarraba qabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man igtasala yaumal jum'ati, sesiapa yang mandi, itu mandi nak pergi solat Jumaat, seperti mandi ghuslul janabah, itu seperti mandi janabah. Bermakna tuan-tuan, sebelum tu kita dah membahaskan hadis tentang ada hadis nak menceritakan wajib mandi solat Jumaat. Dan kita juga telah membaca hadis rukhsahnya, iaitu menunjukkan sunat sahaja mandi solat Jumaat. Terutamanya mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkad, iaitu sunat dituntut. Kalau sesiapa nak pergi solat Jumaat saja kena mandi. Kena mandi. Itu dia. Kecuali hal yang terdesak, itu lain cerita. Kalau sama-sama tak nak masa panjang lagi, relax, memang tak nak mandi, suka-suka tak nak mandi kan, makruh kata Imam Nawawi rahimahullah. Tak boleh. Bermakna kena mandi solat Jumaat. Terutamanya kalau badan berbau. Bila berbau ni tuan-tuan, hukumnya jadi lain pula. Kalau dia mengganggu orang sebelah, bila solat Allah kan, tak gosok gigi apa, bau kau. Menunjukkan apa? Berbaunya mengganggu orang ketika nak bermunajat kepada Allah SWT. Dia semayang je, dah tak khusyuk dah. Sebab apa? Bau dari sebelah. Sama ada bau daripada mulut dia, badan dia tak mandi, ataupun pakaian. Kena jaga tuan-tuan. Pakaian kena jaga. Kadang-kadang kita letak pakaian tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak basuh. Kita tak bau, tapi orang lain boleh bau. Kena jaga. Orang lain boleh bau. Jadi pakaian pun kena jaga. Jangan ambil indah. Kalau solat saja sampai mengganggu orang lain, kuranglah pahala tuan-tuan. Kurang pahala kerana mengganggu orang lain. Sebab tu disunatkan mandi. Sesiapa yang pergi solat Jumaat disunatkan mandi. Sunat mandi. Thumma raha faka'annama qarraba bananatan. Kemudian dia pergi ke masjid seolah-olah dia berkorban seperti bananatan, iaitu seekor unta. Seolah-olah dia berkorban seperti seekor unta. Maknanya datang awal, iaitu solat Jumaat. Maknanya tuan-tuan, datang awal maksudnya dia akan dapat pahala ataupun ganjaran seolah-olah seperti seekor unta. Kalau dalam syarah ni mengatakan bahawa apa tuan-tuan? Dia mengatakan bahawa Baqara aktsara kana thawabu akbar wa thawabu takbir ziyadah. Sesiapa yang datang awal, seperti dikata seperti unta, sebabnya banyak amalan-amalan yang boleh kita lakukan tuan-tuan kalau kita datang awal ke masjid. Contoh solat sunat mutlak, ataupun solat ataupun membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun berselawat. Itu nak menunjukkan sekiranya datang awal seolah-olah seperti berkorban bananatan, seperti seekor unta. Wa man raha fi sa'ati saniyati faka'annama qarraba baqaratan. Dan sesiapa yang pergi awal masa yang kedua ni, maka seolah-olah dia korban seperti apa? Baqaratan, seekor lembu. Seekor lembu, masuk ganjarannya. Maksud sesiapa yang datang awal tuan-tuan ke masjid, maka peluang dia membuat amal kebaikan, amal kebajikan, amal-amal salih makin banyak. Kalau datang lambat, dah tak ada masa tuan-tuan. Kalau datang awal, menunjukkan apa? Menunjukkan banyak ganjaran yang kita boleh lakukan, amalan-amalan yang soleh. Sebab tu dia diumpamakan seperti siapa yang datang yang kedua pula,
seolah-olah seperti berkorban seekor lembu. Seekor lembu. Tu dia. Ibaratkannya. Dan lembu-lembu lepas tu bagi kepada fakir miskin. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, kalau berkorban okey dah lepas, kan? Dah habis dah korban, kan? Agak-agak tuan-tuan, kalau kambing dengan lembu mana afdal buat korban? Kalau seorang seekor 7 bahagian. Seekor pula ini kan nak buat kambing, buat 7 ekor. Kan 7 ekor, dah 7 bahagian. Mana afdal? Kan? Dan ekor yang afdal itu kan kambing. Tapi kalau kemampuan dah, kan, sebab apa? Kalau kambing pun dah seekor dah berapa? Dah 1000 lebih, 1200, kan? Masuk banyaknya membuat yang takarub untuk mendekati pada Allah Ta'ala. Buat amalan korban. Afdalkah kambing? Lepas tu kalau tak ada, lembu. Kalau tak mampu, kan, lembu pun sebagian pun dah jadi. Wa man ra'a fi sa'ati salisati, dan siapa yang datang awal pada masa yang ketiga. Yang pertama tadi masuk awal sangat. Yang kedua yang kurang sikit, kan. Yang ketiga pula seolah-olah berkorban, faka'annama qarraba qabshan, iaitu seperti seekor kambing akrana yang bertanduk. Kambing yang bertanduk. Kenapa yang dikatakan kambing bertanduk, tuan-tuan? Ulama mengatakan kambing bertanduk ni kerana bila kambing bertanduk ni kambing yang kuat, yang gagah, ada tanduknya, banyak isinya. Tanduk, kan? Banyak isinya. Itu kebiasaan. Dia lebih kuat dan besar. Itu kebiasaannya jika kambing bertanduk. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah, dan sekiranya dia datang pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah seperti dapat seekor ayam. Dia korban seekor ayam. Masuk korban ni maksudnya pahala ataupun ganjaran, bukan buat korban ayam, tak boleh, kan? Kalau ayam buat korban tak boleh, kan dia sembelih ayam pula, tuan-tuan. Tak boleh, kan? Yang boleh lembu, unta, kan, kebau, tu dia yang boleh buat korban. Wa man ra'a fi sa'atil khamisati, dan sesiapa yang datang pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seolah-olah dia berkorban ataupun dapat seperti ganjaran telur, sebutir telur. Tu maksudnya. Fa idza kharajal imam, sekiranya imam dah keluar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, malaikat pun datang dan malaikat pun dengar peringatan ataupun khutbah daripada daripada imam. Bermakna tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang ke masjid, maksud tu imam dah baca khutbah, ketika itu malaikat dah tutup dah untuk catatan pahala. Dah tak ada dah, tuan-tuan. Senang kita nak tahu. Contoh kita datang lambat, kan, imam dah baca khutbah, kita duduk ataupun solat 2 rakaat, bermakna dah tutup dah catatan. Pahala yang kita dapat untuk yang 5 tadi tak ada, tuan-tuan. Yang kita dapat sebelum imam membaca khutbah, sama ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang akhirnya yang kelima, iaitu datang sebelum imam khutbah. Itu dapat telur tu. Dapat telur kosong, contoh, kan, dapat telur. Sekurang-kurangnya dapat telur pun ada pahalanya, kan. Tetapi nak datang tu kalau boleh sebelumnya imam membaca khutbah. Kita nak dengar khutbah sebenarnya, nak dengar khutbah. Lainlah kalau sekiranya keuzuran, sakit perut ke, kan, tak boleh pergi cepat ke, ada sakit ke, ada masyakil ke, ada masalah terdapat dalam kereta jam ke apa, kan, itu lain cerita, kan. Jadi sampai datangnya masuk masjid, kan, solat dekat dengar khutbah ataupun solat terus solat Jumaat kalau terlambat. Jadi terlambat nak kirakan terlambat yang bersebab, tuan-tuan. Bukan saja-saja datang lambat. Contoh dia tak ada apa-apa, kan. Aku nak datang lah, imam baca khutbah baru nak datang. Tak boleh lah, kan. Ataupun nak solat je, baru nak solat baru dia datang. Tak boleh, tak dengar khutbah. Jadi fadilat untuk hari Jumaat tu banyak hilang, tuan-tuan. Banyak kelebihannya ni hilang. Imam datang baca khutbah, malaikat dah tutup, dah tak ada, tuan-tuan. Sebab tu ulama para salaf, tuan-tuan, dia datang awal masjid sampai apa? Dia tahu malaikat tulis. Buat baca Quran, solat sunat, contoh, kan, zikir ataupun selawat banyak pada hari Jumaat, tuan-tuan.
maka dicatat oleh para malaikat, tuan-tuan. Imam baca khutbah dah tak ada lah. Dah tak ada. Jadi rugilah, rugi. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab nak menceritakan tentang kelebihan hari Jumaat dan solat Jumaat. Solat Jumaat. Ini kelebihannya. Bermakna kelebihan sini tuan, sesiapa yang datang awal solat Jumaat. Siapa yang datang solat. Jadi jika tuan-tuan ada kelapangan, cuba-cuba datang awal, contoh kan setengah jam ke contoh, boleh lah kan, untuk kita nak dapatkan fadilat yang dikatakan oleh Nabi ni kan, ganjaran yang dikatakan oleh Nabi seperti unta, lembu, kambing kan, dan ayam dan telur. Tu maksudnya jelas. Yang telur tu maksudnya sebelum imam baca khutbah. Dah baca dah tak dapat dah. Telur pun tak dapat. Telur pun dah mahal, tuan-tuan. Dah berapa dah telur tu kan dekat kedai. Telur pun dah mahal. Bayangkan. Ni telur ni tu, ni ganjaran pahala. Mahal lagi, tuan-tuan. Mahal. Daripada pengajaran hadis ni dia kata apa? Kelebihan datang awal solat Jumaat dan galakkan datang awal. Itu yang pertama. Yang kedua pula, siapa yang datang awal banyak pahalanya. Banyak pahalanya ataupun banyak ganjarannya. Sebab bila datang awal buat amal ibadat, baca Quran. Jangan datang awal tidur kat belakang. Itu dia. Rugilah. Orang datang awal kan nak baca Quran kan, contoh. Baca Quran, berzikir kan, buat amal ibadat, buat amalan salih. Itu yang kita nak. Tapi sekarang ni orang silap, dia datang awal dia tidur. Baring kat belakang dulu kan. Baring dulu lambat lagi. Rugilah. Kan? Rugi. Baik datang lambat kan, tuan-tuan. Tentu. Rugi. Sebab datang awal tu, itulah elah dia. Kerana apa? Untuk membuat amalan-amalan soleh. Dan untuk merebut merebut kelebihan pada hari Jumaat dan solat Jumaat tu, tuan-tuan. Rebutlah, ambil peluang ni. Dan hadis yang ke-10, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ati faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu syai'a illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Dan daripadanya, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut pada hari Jumaat dan Nabi telah bersabda. Apa sabdanya? Fi sa'atun la yufaqiha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Pada hari Jumaat ni, ada satu masa sekiranya orang tu berdoa ketika solat, dia yuwafiq, bertetapan dengan waktunya. Bertetapan dengan waktunya. Yas'alullah syai'an, maka dia meminta kepada Allah, illa a'tahu iya, kecuali Allah Ta'ala memakbulkan doanya. Hari Jumaat ada satu tempat, ada satu ketika tu, ketika dalam solat dia berdoa, maka Allah Ta'ala akan makbulkannya. Ada satu tempat, ada pada waktunya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia menyatakan di dalam hadis ni, iaitu beberapa tempat ataupun beberapa pendapat tentang bab doa ataupun ketika bila nak ceritakan mustajabnya berdoa. Bagi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa pendapat yang pertama, waktu mustajab ketika berdoa, iaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Imam duduk di atas mimbar sehingga selesainya solat Jumaat. Itu pendapat pertama. Maksud imam masuk dalam masjid kan, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, bersalam, duduk waktu itu. Jangan pula tuan-tuan waktu duduk imam baca khutbah sibuk berdoa, ya Allah. Tak, jangan. Ketika imam khutbah kena dengar. Jangan baca doa pula, ya Allah, doa, ya Allah kan. Tak. Kena dengar. Imam baca khutbah. Kan, bila senyap kan, ada bila baca doa, tu angkat tu doa. Tu dia antaranya. Kan, sehingga selesai maksudnya. Kan, solat tu pun doa, kata solat tu kata doa. Kan, solat tu dikatakan doa. Kita minta semua dikatakan doa.
sujud, rokok kan. Waktu mustajab tu doa. Itu satu pendapat yang mengatakan. Beberapa hadis yang lain, itu ketika imam datang duduk sampai selesai solat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu waktu selepas asar sehingga terbitnya matahari. Ni mustajab doa. Mustajab doa. Bermakna lepas solat asar kan, kita berdoa. Sampai terbenamnya matahari. Ada waktu-waktunya kan, sampai terbenam matahari kan. Waktu doa. Patutlah saya tengok. Kalau saya pernah ada masyayikh saya lepas asar kan, atau ngaji kitab kan. Lepas asar kita solat asar dulu, lepas tu ngaji kitab. Kita ngaji kitab, tak silap lebih kurang 1 jam nak maghrib. Dia berhenti, dia terus masuk dalam masjid, dia duduk kan. Dia duduk, tengok buat apa? Maksudnya dia berdoa, tuan-tuan. Sebab tu Sa'id bin Jubair pun sama juga kan. Dari antara para sahabat, Sa'id bin Jubair, dia kata apa? Ketika lepas solat asar je, dia tak cakap dengan orang dah. Dia berzikir, berdoa sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Setengah ulama mengatakan ini pendapat yang kuat, iaitu berdoa selepas waktu asar. Rebut peluang. Ataupun sebelum sehingga terbenam matahari. Dan dekat maghrib kan, boleh doa lagi. Boleh doa. Itu di antara mustajab doa. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, waktu apabila imam keluar sehingga selesai solat. Itu lebih kurang tadi, tuan-tuan. Dan di antara pendapat-pendapat ni, pendapat pertama dengan pendapat kedua, itu di antara pendapat yang terkuat. Jadi ala kulihal, tuan-tuan, dalam Jumaat tu kita berdoa lah tu dia. Kita berdoa lah, sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan mustajabnya doa. Dan kita akan kongsi, iaitu di antara waktu doa mustajab, iaitu antaranya yang kita nak tahu, iaitu di antaranya azan dan di antara azan dan iqamah. Dia azan saja Allah abang kan. Kan kita dah solat sunat, doa. Jangan tak buat, rugi. Ni di antaranya. Jadikan satu amalan doa. Jangan beri salam saja, berbual kan. Sebenarnya tunggu tak. Masa tu waktu mustajab doa. Maksud dalam Sunan Tirmizi kan, di antaranya Nabi mengatakan bahawa berdoa semasa di antara azan dan iqamat. Dan ketika itu ulama mengatakan bila azan kemudian saja, tuan-tuan, pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka, tuan-tuan, ketika azan. Lepas azan kita solat, kita baca doa. Kita doa lah. Yang kedua pula hari Jumaat. Yang tadi kita dah tu kan, dah baca, maka mustajab juga. Perbanyakkan berdoa dan berselawat. Yang ketiga, ketika waktu sahur dan berbuka puasa. Kalau tuan-tuan puasa sunat, Isnin Khamis ke apa, tuan-tuan puasa putih, maka ketika berbuka disunatkan berdoa. Di antara doa yang mustajab. Dan ketika bersahur pun, tuan-tuan, doa. Itu yang ketiga. Yang keempat, malam Lailatul Qadar. Ini makruf kita tahu kan, malam Lailatul Qadar, atau doa kita mustajab. Yang kelima, akhir malam. 1/3 kan, tuan-tuan kan, pada akhir malam, maka mustajab doa. Kita bangun malam kan. Dan yang seterusnya itu ketika hari Arafah. Kan? Mustajab doa, di antaranya mustajab doa. Dan seterusnya ada juga ketika waktu hujan. Waktu hujan juga, tuan-tuan. Walaupun ringan, walaupun lebat kan tu, nak ribut je itu kan. Allah kan. Doa boleh. Sebab tu kata hadis, doa silal mu'min, doa itu senjata bagi orang mukmin. Dan hadis yang ke-11, wa an Abi Burdah bin Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ati? Qala qultu na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ma baina an yajlisa imamu ila an tuqda as-salatu, rawa Muslim.
daripada Abi Burdah bin Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, qala, telah berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, asami'ta, adakah engkau telah mendengar daripada ayah kamu ataupun bapa kamu, yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diceritakan Nabi kepada kamu, fi sa'atil Jum'ati, mengenai mustajabnya doa pada hari Jumaat. Qala qultu na'am, dia kata ya, aku pernah mendengar. Sami'tu yaqulu, dan aku mendengar daripadanya, dan Nabi mengatakan, apa dia? Hiya ma baina ay yajlisa imam ila an tuqda salatu, rawah Muslim. Iaitu di antara imam duduk sehingganya selesai solat. Di antara imam duduk sehingganya selesai solat. Itu di antaranya tempat-tempat mustajabnya doa, tuan-tuan. Seperti pendapat pertama tadi, tuan-tuan. Pendapat pertama, imam datang, beri salam, duduk, dah mula dah. Di antara tempat-tempat mustajab doa. Imam baca doa, tuan-tuan, masuk sekali lah untuk kita. Tu dia, doakan kita kan, doakan tu termasuk sekali sebenarnya. Walaupun kita sibuk tak baca, tapi imam bacakan untuk semua sekali. Dan hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang terakhir dalam bab ni, wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdalil ayyamikum yaumul jum'ah, fa aqsiru alayya min salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, rawa Abu Daud bi isnad sahih. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdalil ayyamikum, dan sebaik-baiknya hari-hari bagi kamu, yaumul jum'ah, iaitu hari Jumaat. Fa aqsiru, maka perbanyakkan, alayya minas salati fi, iaitu salawat kepadaku. Jadi pada hari Jumaat, tuan-tuan, dalam hadis ni mengatakan perbanyakkan selawat. Tu dia, bukan banyak menyanyi, tapi perbanyakkan selawat di antaranya, iaitu amalan-amalan yang soleh. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana salawat sama kamu sampai kepadaku, kata Nabi. Jadi itu kelebihan selawat. Tak kira, tuan-tuan, bila imam baca sallallahu alaihi wasallam, kita pun boleh baca selawat sallallahu alaihi wasallam. Ambil peluang tu. Kita dengar orang ceramah baca sallallahu alaihi wasallam, disunatkan baca sallallahu alaihi wasallam. Boleh pun buat, dapat ganjaran. Maka selawat tu sampai kepada Nabi, tuan-tuan. Malahan Allah SWT beri selawat kepada kita 10, tuan-tuan. Allah SWT bagi 10 dari riwayat lain, 10. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab kelebihan Jumaat, hari Jumaat dan solat Jumaat di antaranya. Jadi dari Jumaat, tuan-tuan, ambil kelebihan ni kan, terutamanya mandi Jumaat, pakai wangi-wangian, berkemah, pakai pakaian bersih kita untuk pergi solat Jumaat. Bab yang seterusnya, Imam Nawawi rahimahullah datangkan bab yang seterusnya, itu satu hadis saja dalam bab ni. Bab apa, tuan-tuan? Babu istibab sujud syukru. Bab nak nyatakan sunat sujud syukur. Sunat sujud syukur. Bila dia sujud syukur itu, tuan, apabila kita mendapat nikmat sujud syukur. Kan dapat dulu peksa ke, contoh kan, dapat ganjaran yang besar-besar kan, contoh. Maksud nikmat tiba-tiba datang. Bukan nikmat yang selalu dapat, itu tak ada kan. Ni tiba-tiba datang, tu nikmat. Sebab tu dia kata sujud syukru innal khusul ni'matu zahira. Nikmat syukur kan nikmat yang zahir. Au indifaul baliyatu zahira, ataupun terselamat daripada contoh malapetaka. Waktu kita jatuh kan, hidup lagi, buat sujud syukur. Boleh, disunatkan. Hidup, ingatkan dah tak ada nyawa kan, masuk kubur. Hidup, dia antara itu kan, syukur, nikmat. Itu dia antara kan, dapat nikmat, dan Allah Ta'ala melindungi daripada kita musibah. Kalau kita dapat musibah,
Yang seterusnya ketika bila disunatkan ketika menyaksikan orang fasik ataupun ketika menyaksikan benda-benda maksiat. Macam mana pula ni sujud syukur. Orang minum arak, alamak, sujud syukur. Orang meninggal ke apa kan, alamak, sujud syukur. Maksudnya bukan sujud syukur tu menunjukkan syukur dia meninggal, dia dapat sakit, dapat apa, tak. Menunjuk kepada sunat syukur tu, kata ulama, menunjukkan kita selamat, Allah Ta'ala piara kita daripada sakitnya tu. Disunatkan saja sujud syukur. Kau nak buat-buat, tu dia. Kau tak nak kan contoh. Kalau orang tengok orang sakit kan, orang gila kan, hospital, Allah sedih kan, balik rumah buat sunat sujud syukur. Kenapa apa? Kerana kita tak jadi macam tu. Disunatkan. Ulama kata disunatkan saja sujud syukur kan. Tapi kalau orang sakit pun gitu juga. Tapi jangan buat solat sunat sujud syukur depan orang sakit. Syukur. Jangan. Kena pelangkung orang kan. Kau ni, kalau aku sakit kau syukur kan, tu tak ada. Buat tempat lain. Maksudnya kita buat sujud syukur untuk apa? Syukur pada Allah Ta'ala kerana pelihara kita daripada sakit macam dia dapat. Tu maksudnya. Jangan buat depan dia. Nyaya kan. Elok-elok muka tak merah-merah jadi kan. Kan tu kan. Kena tu. Sebab tu kena faham. Sujud syukur itu boleh disunatkan sujud syukur kan. Ataupun disunat diuji dengan kesakitan kan, maka disunat sujud syukur. Berpandukan kepada hadis yang panjang ni tuan-tuan. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah. Kami telah keluar bersama dengan Rasulullah SAW daripada Mekah dan ke nak Madinah. Falamma kunna qariban min Ghazwara, manakala kami telah sampai di satu tempat yang bernama Ghazwara, ni nama tempat. Nazala thumma rafa'a yadayhi fada'allahu sa'atan. Nabi datang ya, ketika tu Nabi menunggang unta atau apa-apa, tapi Nabi tunggang, Nabi turun saja, Nabi mengangkat tangan. Rafa'a yadayhi fada'allahu sa'atan. Maka Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala yang begitu lama. Nabi doa lama, tuan-tuan. Sa'atan, bermakna lama. Bermakna kalau kita doa tuan-tuan sekejap lama. Sekejap kan, Allah kata dah cukup kan. Tapi nak nyatakan berdoa tu kena lama. Tapi imam tak boleh lah kan, lama kan, nanti lain orang. Maksudnya kita solat sendiri. Solat tahajud kan, doa, minta keampunan kepada Allah lah, lama. Meminta. Kan, meminta. Nabi angkat tangan. Sebab tu doa angkat tangan tuan-tuan. Ni kadang-kadang tak angkat tangan. Gitu. Sombong ni hamba diri kan. Letak tangan bawah, doa gitu. Angkat tangan. Thumma khara sajidan fama kasa tawilan. Dan doa saja, Nabi terus sujud. Maka tawilan, sujud yang amat lama tuan-tuan. Sampai satu tempat tu. Sujud yang amatlah lama. Fama kasa tawilan. Thumma qama farafa yadayhi. Kemudian Nabi bangun balik. Nabi angkat tangan. Nabi doa lagi. Sa'atan, beberapa lama. Kalau sa'atan ni mana 1 jam ataupun setengah jam dia doa. Lama tuan-tuan. Lama. Kalau kita dah ngantuk dah, Allahu Akbar. Kan? Dah ngantuk. 5 minit dah mengantuk, apatah lagi setengah jam. Dah menggigil tangan. Kan tu. Ya, tu dia. Tapi Nabi doa. Farafa yadi sa'atan. Summa kharra sajidan fa'alahu thalasan. Nabi sujud. Nabi buat sebanyak 3 kali. Wa qala, dan Nabi berkata, inni sa'altu rabbi, sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku. Apa dia? Wa syafa'tu li ummati, aku minta izin supaya aku memberi syafaat kepada umatku. Tengok tuan-tuan. Supaya Nabi memberi syafaat kepada umatku. Umat apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani thuluthu ummati, maka Allah Ta'ala beri 1/3 pada umatku. Allah Ta'ala bagi. Lepas tu fakharatu sajdan li rabbi syukran, maka Nabi sujud. Itu dia katakan sujud syukur. Nabi sujud syukur. Summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati. Kemudian Nabi bangun, Nabi meminta lagi supaya untuk memberi syafaat pada umatku. Fa'atani thultha ummati, maka Allah Ta'ala bagi lagi. Okey, tak apa, ambil. Fakharartu sajidan li rabbi syukran, maka Nabi sujud lagi. Sujud kenapa?
Kerana Nabi dapat minta untuk apa? Beri syafaat umatku pada akhir zaman nanti, tuan-tuan. Nabi benarkan. Apa ni? Allah Ta'ala benarkan. Apa kan? Allah Ta'ala izinkan. Summa rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati. Kemudian dia angkat dari kepalanya dan dia meminta lagi doa. Fa'atani thuluthul akhirah. Maka dia beri lagi satu petikan yang lain. Fakharratu sajda Nabi. Maka diberikan izin, maka aku sujud pada Tuhanku, menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tu dikata disunatkan sujud syukur. Apabila kita mendapat sesuatu benda yang baru kan, dapat masuk EU contoh kan, pergi Mesir contoh, sujud syukur. Yang tak buat tanda-tanda ni, tu dia. Kerana dapat nikmat yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan. Sujud syukur. Cuma kafiat dia, kalau bagi mazhab Imam Syafi'i, dia mengatakan dia kena apa? Dia kena niat, angkat takbir, lepas tu terus sujud, beri salam. Tu mazhab Syafi'i. Dan dia kena menghadap kiblat dan kena berwuduk. Sebab ujarnya, sebagai ulama lain kata tak payah berwuduk. Sebab apa? Bila sujud syukur, bila dapat nikmat tiba-tiba dia terus sujud. Sebagai yang lain. Tapi kena menghadap kiblat. Tapi mazhab Imam Syafi'i, dia kena berwuduk. Dapat satu berita, satu perkara kan, contoh, terus ambil kan, ambil wuduk terus buat. Contoh dah tak ada air, contoh kan, dah tak ada air, sekurang-kurangnya kita buat, walaupun tak ada, kita buat. Macam kita menghormati solat kan, contoh kan, kat mana kan, menghormati solat, contoh kan, begitu juga ketika nak buat ni kan. Kalau tak ada air, semua tak ada kan, tayamum kan contoh, ambil tayamum kan contoh. Sujud syukur. Maksud sujud syukur ni bagaimana? Dia kata kena angkat takbir. Contoh, Allahu Akbar, lepas tu takbir, Allahu Akbar, terus sujud. Tu cara dia. Sebahagian dia kata gini, dia ada dua. Satu, takbir, Allahu Akbar, terus sujud. Lagi satu, Allahu Akbar, gini. Lepas tu Allahu Akbar, terus sujud. Sujud kan. Baca subhanallah Allah. Banyak pendapat baca la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pun boleh, baca doa dalam sujud tilawah pun boleh kan, berbagai-bagai doa baca boleh kan. Jadi terus lepas baca bangun saja beri salam, assalamualaikum. Itu assalamualaikum syukur. Tak payah baca at-tahiyatul mubarakatuh salawat, tak payah. Yang baca pula at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah assalamualaikum, tak payah. Itu sujud syukur. Syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan. Itu sujud syukur. Jadi rasa setakat tu saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Itu di antaranya bab disunatkan sujud syukur. Disunatkan sujud syukur. Jadi rasa tu saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham dan dapat menghayati hadis ni. Apa yang baik kita amalkan, tuan-tuan. Apa yang tak baik kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.